Oke, Assalamualaikum. Belum ada orang lagi. Kita tunggu dulu lah. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih kita siapa yang ada masuk ni. Kita tunggu dulu lah. 2-3 orang lagi masuk baru kita mula perkongsian pagi ini. Oke, yang ada sekarang boleh share dekat ruang komen. Boleh nampak atau tidak, boleh dengar atau tidak suara sebelum kita mulakan. Cubaan sekali lagi, boleh dengar suara? Tolong tolong komen dekat ruang komen itu. Boleh dengar atau tidak suara? Dengar. Thank you Hanis, thank you for listening. Okay, so ya, saya rasa kita mulalah dengan apa yang ada. Okay. Baik, tajuk pagi ini seperti yang dalam poster itulah. Contohilah Hero Tamil. Okay. Siapa itu Hero Tamil? Kenapa kita pilih tajuk Hero Tamil ini? Saya tidak pasti sama ada anda biasa tengok atau tidak filem-filem Tamil. Bukan yang baru ni, yang baru ini yang kamu tengok dalam Netflix dan sebagainya itu lain lagi. Okay. Yang saya maksudkan di sini ialah Hero Tamil, filem-filem Tamil di tahun-tahun 90-an, 80-an begitulah. Okey, filem-filem Tamil yang saya membesar. Bukan zaman anak-anak pelajar inilah. Baik, kita bukan nak bercerita tentang filem Tamil. Okey, saya ambil contoh itu sebagai satu bentuk metafora. Okey, ataupun perlembangan. Dan perlembangan ini terhasil dalam lama dululah masa masih belajar awal tahun 2000 dulu. Okey. Ada satu kelas dalam program komunikasi itu, tajuk kursus dia adalah media, budaya dan masyarakat. Dan saya masih ingat dalam salah satu sesi perkongsian perbincangan itu ialah membincangkan tentang impak representasi media, okay, dalam masyarakat. Jadi apa yang berlaku ialah, okay, dalam banyak-banyak perbincangan itu ada satu perbincangan yang sangat menarik perhatian, iaitu tentang filem-filem Tamil. Okay. Saya tak pastilah macam mana perkongsian itu, saya pun tak berapa ingat. Tapi yang saya paling ingat ialah salah seorang kawan saya itu dia sebut kita perlu jadi macam hero filem Tamil. Okay. Dan yang saya masih ingat dia punya kesimpulan itu ialah hero Tamil katanya dia kalah dulu. Okay. Dia dalam mana-mana filem katanya hero Tamil itu dia akan kalah dahulu. Selepas kalah dia akan balas dendam dan dia akan menang. Jadi saya mengambil metafora itu sebagai asas kepada perkongsian dengan anak-anak pelajar, mahasiswa untuk sesi perkongsian pagi ini. Okey. So secara umumnya apa yang saya sampaikan mesej saya ialah mudah sahaja. Okey. Dalam hidup ini kita akan gagal. Okey. Tidak ada orang, kalaupun dia jalan hidupnya itu lurus, cantik saja, akan ada masa dia akan gagal.
akan ada masa dia akan tersandung, jatuh. Okey, cuma bagaimana dia jatuh dan bagaimana dia bangun. Itu yang akan kita kongsikan, dan kita mengambil iktibar, saya mengambil iktibar daripada cerita filem Tamil inilah. Okey. So, hero Tamil ini dia ada beberapa kualiti yang boleh kita ambil, okey. Yang boleh kita jadikan sebagai satu bentuk pengajaran. Okay. Yang pertama ialah dalam hidup ini kita akan kalah, dalam hidup ini kita akan gagal. Okay. Dan yang menjadi persoalan besar ialah bagaimana kita bangkit daripada kegagalan. Nah, hero Tamil itu dia begitu, dia akan kalah dulu, tetapi dia akan balas dendam. Kenapa dia boleh balas dendam? Okay. Sebab dia ada apa kita panggil sebagai the big why. Kenapa dia harus bangkit semula? Itu yang akan jadi dia punya faktor penolak. Okay. Yang menjadikan hero filem Tamil itu sangat mempunyai kata nenek saya lah, very high determination. Okay. Determinasi, keinginan yang sangat kuat untuk mengatasi kegagalannya itu. Okay. Kemudian apabila dia sudah ada motivasi itu, okay, yang kedua, okay, dalam filem Tamil ini, kalau kamu tengok dia punya aksi-aksi perlawanan itu sangat tidak masuk akal. Okay. Dia sangat tidak masuk akal. Dia tumbuk satu orang, okay. Dia tumbuk satu orang, rebah 5 orang. Okay. Dia tendang satu orang, boleh tersangkut orang itu di atas pokok kelapa. Okay. Memang tidak ada yang logik di situ. Tetapi dalam hidup ini pun sebenarnya, kalau kita fikir, tidak ada yang logik. Okay. Kadang-kadang kita gagal hari ini, tiba-tiba besok kita boleh bangun, kita boleh jadi lebih berjaya daripada orang lain. Where is the logic in that if you want to think about logic? Okay. So that is in film Tamil juga. Dia tidak ada logic pun. Dia tampar satu orang, 5 orang pingsan. Okay. Dia ambil kereta tu, jeep polis itu. Okay. Dia boleh tahan dengan tangan dia. Alright. Kadang-kadang dia bawa kereta itu. Okay. Ataupun kadang-kadang yang paling lucu, saya ingat satu babak itu dia pakai kuda. Kuda boleh kejar kereta. So there is no logic. So in life, sometimes there is no logic if you don't think. Kalau kita tidak fikir dengan lebih terperinci, kita tidak menghayati, kita tidak melihat dengan lebih dalam, memang tidak ada logiknya. So filem Tamil pun begitulah, dia tidak ada logik. Okay? Dia ada kekuatan yang luar biasa, dia punya hero ini. Dia will unleash the monster in them just to fight back the injustice. Okay, just to win back their girlfriend. Itu filem Tamil. And then towards the end is all happy ending. Okay, ganjaran yang luar biasa. Okay, so sudah berapa minit saya merapu tentang filem Tamil ini? 8 minit. Just to show you, dalam filem itu tidak ada yang inilah apa yang kita boleh ambil pengajaran pada filem itu. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama ialah hero filem Tamil dia akan kalah dulu. Okay. Yang kalau dalam bahasa Inggeris itu you fell down 7 times, you stand up 8 times. Okay, the same philosophy dalam filem Tamil. Okay. Dia kalah dulu, kemudian dia akan bangun, dia akan balas dendam, lepas dia menang. Itu filem Tamil lah, yang pertama. Yang kedua, hero dia ada kekuatan luar biasa. Tidak ada logik di situ kalau kita fikir secara mata kasar. Okay. Kemudian akhirnya sekali-sekali dia akan dapat ganjaran daripada usahanya itu. So 3 ciri ini saya akan kupas, kita akan lihat satu persatu. Nah, apabila Puan Alna, ketua bahagian ECP itu minta saya buat sesi perkongsian, saya pun tidak tahu sangatlah apa yang ini, sebab dia kata apa-apa saja doktor boleh kongsi. Okay. I'm not a good motivator. Saya bukanlah orang yang pandai bercakap dalam ceramah-ceramah
motivasi ini. Tetapi saya cubalah. Okay. Kemudian Puan Alna minta saya buat perkongsian ini selama 2 jam. Saya kata that is almost impossible. Saya bukan jenis yang pandai menggoreng. Okay. Saya suka bercakap direct. So saya kata bagi saya 30 minit saja. So you will be with me for just 30 minutes. So I already spent about 10 minutes. So I have another 20 minutes to share with you. Okay. So yang saya nak kongsi, yang bahagian yang kedua ini ialah kisah the hero Tamil in myself. Saya tidak akan petik kisah orang itu, kisah orang ini dalam yang biasa kita dengar dalam mana-mana ceramah motivasi. Yang biasa dia akan petik macam dia kata tengoklah orang yang buat telefon itu, Alexander Graham Bell. Berapa kali dia gagal. Dia cuba lagi sampai dia boleh buat. No, I'm not going to do that because itu kamu sudah baca. And sometimes in communications, okay, I want to be in this sharing sessions. I just want to be honest with you all. Okay, so I'm going to use my own experience. I've gone through these episodes of fail. Okay, kegagalan dalam hidup, khususnya dalam pelajaran. Okay, bersangkut ataupun berkait rapat dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Okay, ada 2 cerita yang saya akan kongsikan kegagalan ini. Okay. Yang pertama ialah pada tahun ada yang baru lahir ataupun belum lahir lagi barangkali kan. Pada tahun 1994 saya selesai ambil STPM. Okay, Form 6 di SMK Elopora. Okay. I was the best student dekat SMK Elopora tersebut untuk berikan STPM lah. Okay. Ramai-ramai calon itu ada seorang hanya dapat 5 principal. Okay, and that's me lah. Okay, ada 2 orang ke 3 orang macam tu lah. But I was the best student. Okay, so being a best student, okay, I am to go to the best university in Malaysia. So bila buka permohonan itu, UPU itu, dulu dia bukan online, so we have to go to pejabat pos, beli borang manual lah kan. Okay, so isi borang semua. All my choices was University Malaya. I think just keempat kelima itu baru saya letak UKM. Okay, hantar. Okay, kemudian keputusan untuk masuk universiti itu pun keluar. Saya, kawan-kawan yang lain dapat. Okay, dapat UPM, ada yang dapat pergi UKM. Saya masih menunggu. Akhirnya dapat surat permohonan gagal. Tidak dapat masuk. A best student STPM, okay, tidak dapat masuk university. Where is the logic in that? So itu adalah antara kegagalan yang pertama. So I was very frustrated. Okay, sangat kecewa. I think there's no more future in my life. Tidak ada masa depan dah, sudah gagal kan. Lepas tu mau balik kampung. Masa tu saya stay di Sandakan, di bandar. Saya stay di rumah kakak saya lah. Mau balik kampung pun malu. Sebab malu lah. Orang kampung semua sudah tahu. Oh, Latif pelajar terbaik STPM Elopora. Okay, tapi tak boleh masuk university. Diam-diam jadi Sandakan. So it took me about a week to think, untuk melihat kenapa gagal dan sebagainya. And I found out that saya silap isi borang. No, bukan silap isi borang, because I did not realize that those days dia ada kuota-kuota. Okay, kuota Bumi Putra, kuota bukan Bumi Putra dan sebagainya. So dalam ruang borang itu untuk bangsa itu ialah nama pun Lai Chi Ching kan. So saya tulis letak di situ Cina. So saya lupa bila dalam ini dunia ini bukan kita saja kan, ada orang lain lagi yang lebih hebat. So saya letak Cina di situ. Of course lah, UPU akan letakkan saya dalam bracket ataupun kotak golongan Cina. Yang
bersaing dengan pelajar yang di peringkat kebangsaan yang kebanyakan dapat 5A. Saya cuma dapat 2A. Okay, so tak dapat lah. Then I realized that is my mistake. Okay, so fine, never mind. I said I will give it one more try the next year. So 1995 itu what I did is saya stay di Sandakan, saya cari kerja, I end up as working with a tuition center. Okay, mengajar di pusat tuition lah di Sandakan. Dos di Sandakan dia tahu ada satu Wisma Sandakan itu. Dia tingkat berapa saya tak ingat lah. Ada satu tuition center di sana. Kemudian ada satu lagi dekat Dewan Masyarakat Sandakan itu. Okay, di situ ada satu sekolah swasta. So I was working in that two places lah. Berkongsi, okay. Jadi inilah guru tuition di sana. Dan saya ingat lagi, walaupun saya cuma punya keputusan ialah STPM, cikgu ataupun guru besar di situ minta saya ajar untuk tingkatan 6 juga. So because I was very good at pengajian I score A for that one, and then I score A for my geography. Okay, so saya mengajar tu waktu lah tuition. Yang lucunya, okay, yang lucunya ada 2 orang pelajar tuition saya di salah satu pusat tuition itu. Dia ambil STPM lah kan. Okay, so tugas saya tu untuk membimbing dorang. Dan akhirnya dorang lulus dengan baik dan masuk universiti sama-sama. Okay, so cut the story short. So that is what I did for 1 year di Sandakan. Okay, saya lupakanlah kegagalan saya itu. Saya kata tak apa, saya akan usahakan lagi. Bila permohonan dibuka semula, saya mohon lagi sekali. Kali ni I learned from my mistake. I did not put Chinese. Saya letak Bumiputera Sabah because I check Jabatan Pendaftaran. Okay, status saya ini sebab bapa Cina, mama orang Sungai. So, they said you are actually Bumiputera Sabah. Okay, so saya isi yang itu. Kemudian tahun 95 itu UMS mula menerima pelajar yang pertama. So, kalau saya mohon tahun 95 itu maksudnya saya akan masuk tahun 96 lah. Okay, tahun 96 itu masuk yang kedua. Okay, so saya mohon lah di situ 5 pilihan saya letak UMS. Saya kata okay, tak kisahlah universiti manapun, janji saya mesti masuk universiti. Okay, sebila keluar permohonan saya isi, saya letak sebagai kesilapan yang pertama status Bumiputera Sabah. Pilihan universiti 55 UMS. Pilihan pertama pendidikan, mau jadi cikgu kan. Masa itu yang kita fikir, kita tahu keluar bisa jadi cikgu. Okay. Pilihan kedua komunikasi. Pilihan ketiga masa itu geografi belum di offer oleh sekolah sains sosial masa itu. Kalau tidak memang saya letak itu pilihan pertama. Okay, saya letaklah hubungan industri, sosiologi, antropologi, dan I think sejarah kah? Okay, I think so. Ataupun I think something with psychology. Those are 5 choices. Dulu kami ada 5 saja. Saya letak ada 5 itu, semua UMS hantar. Okay. So akhirnya dapat lah, alhamdulillah. Ditawarkan masuk ke UMS. Tapi pendidikan tu tak dapat dah. Dia bagi komunikasi. Okay, mula-mula fikir je apa nak jadikan komunikasi. Masa kita tak tahu pun komunikasi ni apa. Okay, tak apalah. Saya bagi tahu arwah mak saya masuk universiti. Okay, dengan sedikit wang yang terkumpul masa kerja itu, masuklah, datang ke UMS, naik bas sampai Ranau sebab ada pakcik saya di Ranau, and then mendiang pakcik saya yang hantar saya masuk ke UMS, daftar masa itu di Jalan Tuaran. Okay, so bila masuk UMS, satu perkara yang saya tidak realize dan saya sedar beberapa tahun kemudian. Okay, ini yang saya katakan tadi, dalam hero Tamil itu, bila dia jadi kuat, kekuatannya itu luar biasa, tidak masuk akal. Bila saya masuk UMS, saya dapati ada satu yang saya tidak sedar, saya sedar beberapa tahun kemudian, ada susunan perjalanan yang tidak masuk akal di situ. Okay. Masuk UMS kami batch kedua, ada 400 lebih orang pelajar. Batch pertama ada 200 lebih orang pelajar. So ada 600 orang pelajar satu universiti. Universiti baru kan, baru tahun kedua, ketiga.
Okay. So, apa yang saya realize ialah apabila masuk EMS, sebab kami tak ramai, okay, pensyarah kenal kami semua. Okay, pensyarah tahu. Kalau dia tak tahu nama pun, dia tahu kau budak EMS. Okay. Walaupun dia daripada fakulti lain, daripada sekolah lain. Dulu sekolah lah, bukan fakulti. Bukan setakat pensyarah, dekan kenal. Okay. Malah Naib Chancellor-nya pun kenal. Dia tahu itu pelajar EMS. Okay. So, apa kelebihannya di situ? Kelebihannya ialah selepas belajar tahun dari saya masuk tahun 96 lah, masuk EMS, grade tahun 99. Okay. Sebab tak ramai, dalam kelas saya itu cuma ada 28 orang kah? 28 orang saja. Alright, so memang kenal lah. Jangankan satu program. Okay. Satu fakulti kenal. Tahun kedua kami pindah di KKYS. Hampir semua di KKYS itu kami kenal. Okay, tinggal di Kingfisher dan sebagainya. Kalaupun tak tahu nama, kita tahulah dia ni program apa. Kita tahulah itu fakulti mana. Tapi mostly kita kenal semualah. Right, so sebab tak ramainya itu, apabila tamat belajar, pensyarah kami, Haji Suhaimi, tawarkan, okay, tolong isi borang, mohon jadi tutor. Dia pilihlah. Because I was the best student again. di EMS lah, penerima anugerah buku lah untuk program komunikasi. Okay, so dipilih lah untuk mengisi borang, mohon jadi tutor. Dan dapat. masa interview tu pun macam, sebab daripada VC timbalan Naib Chancellor semua kenal, jadi dia punya interview tu pun tidak aneh. Jadi itu yang saya rasa bila beberapa tahun kemudian saya realize bahawa itulah reward kepada determination kita. Okay? Itulah yang tidak logiknya pada peringkat awal. Akhirnya kita sedar bahawa kalau kita segera bangun daripada kegagalan, okay, Allah akan permudahkan pula. Nah, ini yang orang selalu sebut. Okay. One door close, another door, pintu lain terbuka. Pintu satu tertutup, pintu lain terbuka. I didn't realize that. Okay. Saya tidak sedar yang itu. But I go with my determinations. I just want to go to university. My big why is I want to make my arwah mama proud. Okay, something yang dia boleh banggakan lah. Oh, anak dia masuk university. Okay, bukanlah, saya ingat bukanlah orang pertama dari Tongat masuk university itu. Okay, but one of the earliest lah masuk university. So something that my parents can be proud of. So that is my big why. Pushing to get a place at the university. Okay, so masuk university. Yang menariknya lagi, again itu yang saya kata tidak logiknya, ialah walaupun saya gagal masuk university pada tahun 95, okay, saya masuk tahun 96, akhirnya sebab masuk tahun 96, Datuk Seri Najib, Perdana Menteri, masa itu Menteri Pendidikan, dia tukar polisi. Semua undergrad except for engineering and medical dipendekkan tempoh pengajian daripada 4 tahun kepada 3 tahun. You see, that's the beauty of how God make the plan kita punya perancangan. Provided kita ada determinasi. Kalau saya kata saya mengaku kalah, tak apalah, tak masuk universiti, tak apalah, saya kerjalah di sana kan. Okay, because saya lupa satu cerita. Semasa dalam tempoh setahun itu, saya mohon jadi inspektor polis dengan keputusan STPM. Dan saya dapat jawatan itu, inspektor polis. Okay? Sudah lepas ujian kesihatan semua, tinggal pergi lapor diri saja. Okay? Saya dapat tawaran polis itu, saya tengok hari berapa, tapi 2-3 hari lepas saya dapat tawaran masuk universiti. So I choose masuk EMS. Saya tidak masuk polis. So kalau saya kata tak masuk universiti sudah jadi polis itu, saya jadi polis lah. Okay. Mungkin saya punya jalan hidup lain pula kan. Okay. So bila masuk universiti 3 tahun, saya grade sama-sama dengan kawan-kawan saya yang masuk tahun 95. Okay, yang pertama. Yang kedua, saya dapat pula beasiswa. Okay, kawan-kawan kata mari kita apply beasiswa kerja negeri. Saya apply lah. Dapat rezeki sebab universiti kan, EMS kan universiti baru. Okay,
dia punya sentimen ke negeri, saya tu tak tahulah kenapa, tapi sentimen ke negeri itu sangat kuat. Jadi kebanyakan pelajar IMS yang pelajar Sabah, yang study di IMS, yang apply beasiswa kerja negeri itu dapatlah beasiswa kerja negeri itu. Okay, so that's a good thing. Lepas belajar pula kena offer jadi tutor, and then kena hantar pergi UK. See, that's the beauty of life for those who yang tidak cepat mengukalah. I'm not saying that I'm good at that, but because years later I realized it is because the beauties of God interventions. Okay, dan ini disebut awal-awal tadi, there is no logic in God intervention. Okay, tapi akhirnya disusun dengan baik. Okay, so itu yang pertama. The hero Tamil in myself. You will fail. Okay, Anda akan gagal, tapi bagaimana Anda bangkit dari kegagalan itu, itu yang paling penting. Okay. Alright. Soalan yang kedua. Saya janji tadi 30 minit. Ada lagi 4 minit sebelum 30 menit. Tak apalah, kita lebih sikit lah. Nanti Puan Alna marah. Okay. Okay. Kegagalan yang kedua. Okay lah, lepas buat masters, balik IMS, jadi pensyarah dan sebagainya. Lepas itu, yalah, dalam skim pensyarah itu, kalau kamu tidak ada PhD, susah mau pergi mana-mana bah. Okay, so ditawarkan lagi beasiswa untuk buat sambung PhD. Okay, so saya ambillah beasiswa tersebut, pergi ke UK 4 tahun. Okay, 4 tahun sana buat PhD. Again, gagal. Gagal lah betul kan? Tidak dapat PhD. Okay, walaupun orang di UK kata you did not fail. Okay, ya, kamu cuma dapat dia kata okay, kamu cuma dapat MPhil, bukan PhD lah. MPhil tu one grade lower lah daripada dapat PhD. Okay, tapi bila masuk balik ke IMS, dan IMS kata yalah, gagal lah sebab perjanjian masih balik dengan PhD. saya balik dengan MPhil. So gagal itu, malulah. Okay, dan lah kena taja. Balik IMS tidak dapat PhD. Memang malu. Okay, orang kutuk dan sebagainya, macam-macam lagi lah. Okay, but it's okay. Sebab I realized that I've gone through once. Okay, I'll be going through that again. Okay, so selepas balik pada UK gagal buat PhD itu, tak apalah. Okay, kena bayar denda dengan IMS, tiap bulan kena potong gaji. Okay, tapi okay lah daripada dibuang kerja kan. Alright, so I said I will try again. Okay, I will try again. Saya akan buat sekali lagi PhD. Dan buat PhD ini bukanlah benda yang mudah sebenarnya. Okay, kamu tanyalah siapa-siapa yang sudah ada PhD itu, kalau mereka ditawarkan 1 juta ringgit sekalipun untuk buat PhD sekali lagi, diorang tidak akan mau buat. Okay, sekali cukup. Okay, cuma adalah insiden-insiden yang kecil itu, mungkin 2-3 orang lah yang luar biasa. Ni dia boleh buat 2-3 PhD. But most of them, okay, kebanyakan daripada mereka, dia akan cakap cukuplah sekali. Macam lagu JJ itulah. Okay, cukuplah sekali buat PhD. Okay, bayar 1 juta pun tidak mau, because you will be going through a mental not torture, but mental pressure. Okay, so saya balik itu determination saya akan buat balik PhD. Saya tanya rakan-rakan pensyarah di IMS ini, some of them, most of them lah yang saya tanya itu bagi advice, jangan buat di IMS. Okay, kau buat di tempat lain. Alright. Okay, so saya hubungi rakan-rakan yang lain di universiti yang lain, okay, dan saya dapat satulah di UPM. Again, this is the beauty. Okay, saya terpaksa percayalah yang ini. Those who work hard will be duly rewarded. Those who did not despair will be duly rewarded. Kalau kamu tidak
pendam sangat kekecewaan itu terlalu lama, segera bangkit daripada kegagalan, Allah akan bukakan jalan. So, bila saya register di UPM itu, kebetulan pensyarah atau penyelia yang ambil saya itu, dia ada satu projek penyelidikan juga yang besar. So, dia masukkan saya dalam projek tersebut. So, I think for my first year to, I think, setahun setengah jugalah, saya register di situ. Dan diletakkan saya sebagai dia punya GRA, Graduate Research Assistant. Okay. Dan dapat sedikit allowance. Okay. Dan dengan allowance itulah, sebab ada satu semester di UPM itu untuk pelajar PhD, kami kena hadir kelas sekali seminggu. Hadir kelasnya macam yang kamu buat ni lah, yang ada grade masuk kelas. Okay. Satu kursus nama dia Research Design, Communications Research Design. Okay. Dan mesti lulus kursus tersebut. Kalau tidak lulus, tidak boleh proceed to the next stage. Sebab saya sudah kerja di UMS, saya tidak boleh bercuti belajar. Okay. So, saya terpaksa minta kebenaran khas daripada dekan. Alhamdulillah, dekan saya sangat supportive. Dia bagi saya kebenaran sebab kuliah tersebut setiap hari Isnin. Okay, selama satu semester 14 minggu, setiap hari Isnin kuliah itu di UPM jam 2 hingga jam 5 petang, 3 jam. Okay. So, apa yang saya buat ialah setiap hari Isnin jam 10 pagi saya akan terbang ke Kuala Lumpur. Okay. Harga tiket jangan ceritalah. Okay, so setiap hari Isnin saya akan minta cuti, tapi kadang-kadang bos bagi pelepasan lah. Okay. Terbang ke Kuala Lumpur jam 10 pagi tu, 10 lah. Biasa saya akan ambil flight jam 10. Okay. Hari Isnin sampai ke LA jam 12.30. Pumpang naik ni semua. Saya akan sampai di UPM dalam jam 1 lebih lah, 1.30 macam tu, kadang-kadang 1.40. So, saya ada dalam 20 minit sebelum kelas bermula jam 2. Okay, so sempatlah untuk makan tengah hari, untuk solat. Okay, lepas tu masuk kelas jam 2 sampai jam 5. Habis sejak kelas, saya akan bergegas balik ke KLIA. Daripada UPM pergi ke KLIA. Sebab saya akan balik malam itu juga. Flight kadang tengoklah mana yang murah tiket. Kadang yang flight 8.30, kadang-kadang ada satu flight jam 9 lebih. Kalau dua-dua itu mahal, saya terpaksa tunggu yang lagi mahal punya flight lah. Yang lagi murah jam tengah malam punya flight. Itulah pengorbanannya. Setiap minggu selama satu semester itu, hari Isnin rumah saya di KLIA. Dari pagi sampai ke malam lah. Setengah hari 3 jam gitu di UPM dalam kelas. Alright. So, saya akan terbang balik ke KK. And then the next morning masuk kerja macam biasa. Sebab memang tidak dapat cuti kan. Right. So, itulah antara ni. Susah jugalah kan, sebab tiap minggu terbang. Penat betul. Okay. Kalau sekali-sekala terbang tu tak apa. Tapi kalau tiap minggu kan macam there's one time, sebab biasa kadang-kadang saya naik MAS, kadang dia bagi makan kan. Okay, saya masuk dalam flight itu, saya akan terus minta selimut dan saya tidur. Beritahu pramugari, jangan hidang makanan lah dengan saya sebab saya nak tidur sampai KK. Okay. So itulah satu semester begitu. Okay. Lepas tu the next day masuk balik kerja. Masa tu juga tiba-tiba pula bos dekan bagi saya jadi ketua program. Banyak lagi kerja-kerja yang kena dibuat. Memang penat lah. Okay. Kerja-kerja PhD saya hanya saya boleh buat sebelah malam di rumah. Okay. Itu pun kadang-kadang komputer yang tengok saya. Tertidurlah kan, sudah penat kan, kerja di office, malam buat kerja PhD lagi. Okay, so cut the story short, selepas 4 tahun, okay, pumpang pimai balik, Serdang KK. Alhamdulillah lah. Okay. Luluslah PhD untuk yang kali kedua itu. Okay. So, dipermudahkan. Walaupun ada sedikit cabaran. Okay. Selepas itu, saya tidak, itu yang saya katakan tadi, kembali semula. Okay. Ganjaran yang luar biasa bagi setiap mereka yang berusaha. Okay. So, apa yang saya dapat? Saya realize, saya sedar bahawa selepas saya dapat PhD itu,
benda-benda yang saya susah mau dapat sebelumnya datang mencurah-curah. Untuk pensyarah, salah satu dia punya KPI ialah dia mesti dapatkan dana penyelidikan. Okay? Mesti untuk tunjuk dia tu pensyarah yang bagus, dia mesti ada research grant. Okay? Lagi bagus kalau dapat daripada agensi luar. To show that you are competent, you can do research. Okay? So since getting my PhD itu, lepas dapat itu, there are few grants yang saya tak minta, orang bagi. Okay, agensi itu bagi. Okay, we want you to do this research for us. Okay, dia datang macam tu saja. Okay, so maksudnya ialah, again itu yang saya sebut tadi. Kalau kita berusaha, kita tidak cepat mengalah, insya-Allah, okay, kita cepat bangun, insya-Allah akan dipermudahkan. Alright. So itu dua cerita daripada yang saya lalui sendiri, yang saya boleh kaitkan balik dengan metafora hero Tamil itu tadi. Okay? Hero Tamil yang pertama apa? Dia akan kalah dulu. Tidak apa. Tapi dia tidak terus mengalah. Dia ada motivasi untuk balas dendam. Okay? Dia ada determinasi yang sangat tinggi. Okay. Hero Tamil padanya gagal itu, kalah itu bukanlah pengakhiran hidup padanya. Okay. Seorang hero Tamil itu, dia kalah kali pertama, dia bangun lagi dan dia akan menang. Hero Tamil itu mempunyai kekuatan luar biasa. Dia ada yang disebut oleh arwah nenek saya, the monster in their self. Okay. Yang akan push dia sehingga bila dia berlawan dengan dia punya penjahat, istilah orang Sabah kan, bila dia berlawan sama penjahat, okay, dia tampar satu orang, 5 orang terbaring. Okay. Dia sepak satu kereta. Okay. Kereta itu boleh menyangkut di atas pokok kelapa. Okay. Tidak ada logik situ kan, but saya sebut tadi, dua contoh yang saya berikan tadi. Kalau kamu berusaha, kalau kamu cepat bangun daripada kegagalan, insya-Allah kamu akan diberikan ganjaran. Okay. Saya tidak petik daripada kisah-kisah orang lain. Saya petik daripada kisah saya sendiri supaya message-nya itu lebih sampai. Okay. So to wrap things up, okay, to buat kesimpulan sini, kita akan gagal, ingat ya. Macam mana pun, Najira kata rezeki, ya itu part of the rezeki. Tetapi rezeki mesti dicari. Okay. Rezeki tidak datang bergolek. Pepatah Melayu yang kata, ya dia kata yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Okay. Dia mesti diusahakan. Alright. So bila kita gagal kali pertama, you will be facing that thing. Saya akan bagi tahu awal-awal ya. Kamu akan gagal. Kamu akan berhadapan dengan macam-macam cabaran. Yang paling penting ialah bagaimana kita bangkit daripada kegagalan, bagaimana kita bangkit daripada kekecewaan itu untuk jadi lebih kuat. Okay. So dalam surah Al-Insyirah sekalipun, setiap disebut oleh Tuhan, setiap disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kegagalan, setiap kesusahan akan disusuli dengan apa? Kemenangan. Setiap kesusahan akan disusuli dengan kesenangan. 2 kali itu disebut. Maknanya, those who work hard will be duly rewarded. So gagal, fine. Okay, dust up, stand up, buat balik. Okay, determination. Kena ada determinasi. Third, unleash the monster in you. You did not realize that. Kadang-kadang kita tidak sedar bahawa sebenarnya kita ada satu bentuk kekuatan yang sudah sedia ada dalam diri kita, yang kita tidak lepaskan. Okay? Yang seterusnya, satu pintu tertutup,
pintu lain terbuka. Itulah dia punya dia punya kesimpulan. Dalam konteks norma baru ini, sebab tema Dr. Puan Alan sebut ialah norma baru. Dalam konteks norma baru ini, anggaplah ini sebagai satu bentuk cabaran. Bagaimana kita mengatasi cabaran? Kalau kita dapat atasi cabaran ini, insya Allah ada benda baik yang menanti anda di hadapan. Cuma bila, bagaimana, itu kita tidak tahu. Okay? Kita pasti dia akan berlaku. Kita tahu ia akan terjadi. Tetapi bila, bagaimana, itu rahsia Tuhan. Kenapa? Sebab Allah mahu kita terus berusaha. Okay? So dengan itu saya akhiri sesi perkongsian saya pada pagi ini. Ngambil tu, saya minta maaf. Saya janji 30 minit, sekarang sudah 41 minit. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa persoalan, okay, yang mau ditanyakan, kita tunggulah. Kalau ada lagi, boleh type dekat chat itu. Okay. Saya tunggu lagi 1 minit gitu. Kalau tiada, thank you for listening. Hope that you can get something from this. Remember, you are Hero Tamil. That's just metafora sajalah. Okay. But every one of us has that in ourselves. Okay. Terpulang bagaimana kita mahu mengeluarkannya. Okay. So kalau tiada, terima kasih. Kita jumpa lagi lah dalam perkongsian yang lain. InsyaAllah kalau ada panjang umur, murah rezeki. Dia lebih bagus sebenarnya kalau kita dapat berkongsi secara face to face ini. Ada satu. Terima kasih Dr. Nita Rajim. Nita Rajim ini anak kepada kawan siapa ini kan? Cikgu Rajim. Okay. Nuraidi Richard, thank you. Okay, Saida, Sadia, thank you. Terima kasih Safwan, Najira. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.